Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Diharapkan murid-murid telah pun bersedia untuk meneruskan pembelajaran kita pada hari ini. Untuk pembelajaran kita pada hari ini, kita akan mempelajari Bahasa Melayu tahun 5, Unit 1, Masyarakat Penyayang, tajuk Susah Senang Kita Bersama, Standard Kandungan 4.1, mengaplikasi unsur keindahan dan kesantunan bahasa dalam bahan sastera. Standard pembelajaran 4.1.1 bercerita dan mengujarkan dialog yang mengandungi peribahasa dan bahasa yang santun. Objektif kita pada hari ini, pada akhir PDPR, murid dapat bercerita dan mengujarkan dialog yang mengandungi peribahasa dan bahasa yang santun. Kriteria kejayaan, murid dapat mengenal pasti dan mencari maksud peribahasa dalam dialog. Sudah 6 tahun Nik Muhammad Firdaus Nik Yusri 21 tahun terlantar akibat lumpuh selepas terjatuh daripada kuda. Namun keadaannya semakin teruk apabila menghidap ketumbuhan di belakang badan sejak 3 tahun lalu. Kehidupan Nik Muhammad Firdaus dari kampung Tok Kusering boleh diibaratkan seperti sudah jatuh ditimpa tangga kerana zaman remajanya hanya dihabiskan di atas katil, malah dia terus diuji dengan penyakit lain pula. Bapanya terpaksa keluar bagi mencari rezeki dengan menguruskan lembu ternakan, manakala ibunya pula mengalami masalah kemurungan dan perlu bergantung kepada ubat. Nik Muhammad Firdaus berkata urusan rutin hariannya bergantung kepada bapa serta adik-beradik untuk mandi atau makan, termasuk memakaikan lampin pakai buang untuk membuang air besar. Baiklah murid sekalian, dengan sedikit sentingan video itu tadi telah menyedarkan kita bahawa sebagai masyarakat kita mestilah tolong-menolong di antara satu sama lain. Harus mempunyai sikap belas kasihan dan kita mestilah menghulurkan bantuan kepada mereka yang memerlukan bantuan. Tanpa melengahkan masa, mari kita lihat buku teks Bahasa Melayu halaman 5. Halaman 5, Seni Bahasa, tajuk Susah Senang Kita Bersama. Mari kita mulakan. Pada suatu hari, Afifi ditegur oleh ayahnya kerana kelihatan gelisah. Afifi memohon maaf. Afifi menjelaskan bahawa dia bersimpati dengan rakannya Danish. Apa yang berlaku kepada rakannya Danish? Mari kita lihat gambar dan baca dialog bersama-sama. Ayah saya mengalami keretakan tulang di bahagian pinggang akibat kemalangan. Beliau memerlukan katil yang bersesuaian di rumah. Berdasarkan perbualan itu tadi, kita telah mengetahui bahawa ayah Danish telah pun terlibat dalam kemalangan dan menyebabkan keretakan tulang di bahagian pinggang akibat daripada kemalangan tersebut. Oleh itu, ayah Danish memerlukan sebuah katil yang bersesuaian untuk kegunaannya di rumah. Jadi itulah perkara yang menjadi gundah gulana kepada Afifi. Jadi kita lihat apakah yang dilakukan oleh ayah Afifi, iaitu Encik Nazri. Encik Nazri mendekati Afifi. Kamu usah susah hati. Rakan Taman Seri Damai telah bulat kata untuk membelikan Encik Azmi sebuah katil khas. Kita juga akan membiayai sebahagian kos rawatan beliau. Segala kebajikan keluarga Encik Azmi yang bagai layang-layang terputus talinya akan disempurnakan oleh komuniti taman ini. Jelas Encik Nazri. Terima kasih ayah. Barulah lapang dada saya apabila mendengar kata-kata ayah. Saya dan kawan-kawan juga akan memberikan sokongan moral kepada Danish, kata Afifi. Begitulah ceritanya di mana
Encik Azmi akan mendapat bantuan sebuah katil khas dan juga akan dibiayai kos rawatan beliau oleh masyarakat rakan Taman Seri Damai, ya. Bapa kepada Afifi ni, Encik Nazri telah pun bersama-sama bersepakat bersama-sama dengan masyarakat rakan Taman Seri Damai untuk memberikan bantuan, ya, daripada segi katil khas dan bantuan kos rawatan kepada ayah Danish, ya. Jadi mari kita lihat apakah yang telah berlaku pada 2 minggu kemudian. 2 minggu kemudian, Encik Azmi: terima kasih semua penduduk Taman Seri Damai mempunyai hati emas. Bantuan yang saya terima ini pantas macam kilat. Encik Tiong: sama-sama, kita hidup bermasyarakat. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Rezeki yang kita ada, kita sumbangkan sedikit untuk golongan yang memerlukan. Hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicicah. Encik Ravi: bertuah sungguh kita mempunyai pengerusi taman seperti Encik Nazri. Beliau seorang yang cepat kaki, ringan tangan. Jadi begitulah perbualan yang kita baca, ya. Berdasarkan perbualan itu tadi, kita telah pun mengetahui bahawa Encik Nazri ni seorang yang suka membantu orang lain dalam kesusahan, ya. Cepat, rajin, pantas dalam melakukan sesuatu untuk memberikan bantuan kepada orang lain. Dan melalui perbualan itu tadi juga kita telah pun mendapati bahawa masyarakat penduduk rakan Taman Seri Damai juga mempunyai hubungan yang erat di antara penduduknya, ya, saling bantu-membantu dan saling memberikan sumbangan, ya, ketika masyarakat lain, jiran-jiran, ya, di saat memerlukan bantuan. Oleh itu, perbuatan yang beginilah yang perlu kita contohi dan ikuti. Okey, baiklah, seterusnya mari kita lihat sama-sama. Jika kamu perhatikan dalam petikan tersebut, terdapat perkataan ataupun frasa yang diwarnakan dengan warna biru. Kamu rasa apakah itu? Ya, itu merupakan perkataan ataupun frasa peribahasa, ya. Okay, mari kita lihat ada berapa kesemuanya. Yang pertama, susah hati. Yang kedua, bulat kata. Yang ketiga, bagai layang-layang terputus talinya. Yang keempat, lapang dada. Yang kelima, hati emas. Yang keenam, pantas macam kilat. Yang ketujuh, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Yang keenam, yang ke-8, hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicecah. Yang ke-9, cepat kaki. Dan yang terakhir, yang ke-10, ringan tangan. Baiklah murid-murid, apakah maksud peribahasa? Peribahasa merupakan susunan kata-kata yang teratur, sedap didengar dan cukup bermakna. Peribahasa dibentuk atau dicipta berdasarkan pandangan dan perbandingan yang teliti terhadap alam sekeliling dan peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam masyarakat. Melihat kepada halaman 5 buku teks itu tadi, peribahasa tersebut telah dibahagikan kepada 4 jenis, iaitu yang pertama simpulan bahasa, yang kedua pepatah, yang ketiga perumpamaan dan yang keempat bandingan. Apakah maksud simpulan bahasa?
Simpulan bahasa merupakan jenis peribahasa yang paling mudah dan ringkas. Biasanya, simpulan bahasa terdiri daripada dua patah kata seperti susah hati, bulat kata, cepat kaki, ringan tangan, hati emas dan lapang dada. Pepatah. Apakah maksud pepatah? Pepatah merupakan jenis peribahasa yang berangkap serta terdapat pengulangan kata di dalamnya untuk penegasan, falsafah atau pengajaran yang hendak disampaikan. Contohnya, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Ataupun hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicecah dan sebagainya. Seterusnya kita pergi kepada perumpamaan. Apakah itu perumpamaan? Perumpamaan pula merupakan jenis peribahasa yang maknanya tersirat di sebalik susunan kata-kata yang membentuk perumpamaan itu. Biasanya, kata-kata bagai, ibarat, laksana, seperti dan umpama terkandung dalam perumpamaan. Contohnya, bagai layang-layang terputus talinya. Di hadapan perumpamaan tersebut ada perkataan seperti bagai ataupun umpama, ada ibarat, ada laksana, seperti dan sebagainya. Dan akhir sekali, apakah itu bandingan? Bandingan ialah sejenis peribahasa yang maknanya dinyatakan dengan amat jelas dan terus terang secara membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Contohnya, pantas macam kilat, angkuh seperti merak dan sebagainya. Baiklah murid-murid, cikgu percaya ada beberapa peribahasa yang tidak kamu fahami maksudnya. Mari kita bincangkan maksud peribahasa yang telah kita kenal pasti. Yang pertama, susah hati. Maksudnya bersedih, duka cita. Yang kedua, bulat kata. Maksudnya kata sepakat. Yang ketiga, bagai layang-layang terputus talinya. Maksudnya, putus harapan untuk meneruskan hidup. Yang keempat, lapang dada. Maksudnya, berasa lega dan senang. Yang kelima, hati emas. Maksudnya, orang yang sangat baik hati. Yang keenam, pantas macam kilat. Maksudnya, berlaku dengan sangat cepat ataupun laju sekali. Yang ketujuh, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Maksudnya, menghadapi susah senang bersama-sama. Yang ke-8, hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicecah. Bermaksud, pengagihan secara sama adil atau sama banyak. Yang ke-9, cepat kaki. Maksudnya, rajin dan suka menolong ataupun pantas berjalan. Dan yang terakhir sekali, yang ke-10, ringan tangan. Bermaksud, suka membantu orang. Baiklah murid sekalian, kita telah pun mengetahui maksud 10 peribahasa yang telah kita bincangkan sebentar tadi. Untuk tugasan hari ini, murid dikehendaki menyalin semula 10 peribahasa tersebut beserta maksudnya mengikut kreativiti masing-masing ke dalam buku tulis yang sama kita gunakan minggu lalu. Ya, murid-murid, maksudnya murid-murid boleh menyalin
mungkin dalam bentuk peta IT dan sebagainya. Sampai di sini sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan berjumpa lagi pada sesi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.